KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses STAM 2021 Pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim. Baiklah, hari ini seronok tahu sebab kita nak belajar tentang format dan bagaimana cara menjawab dengan betul. Dan ustaz yang kita jemput ni bukan biasa-biasa punya ustaz. Ustaz yang cukup luas pengetahuannya, cukup luas pengalamannya. Kenal tak? Nak tahu siapa? Jom kita lihat profil ustaz kita hari ini. Bersama dengan kita Ustaz Badrul Hisham. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Ustaz, pada hari ini apakah yang ingin kita fokuskan? Kita akan fokus kepada kaedah menjawab, terutama sekali bagi kertas 2. Okey. Jadi untuk segmen ini kita nak fokuskan kepada format soalan. Betul Ustaz? InsyaAllah. Okey. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada pagi ini kita akan menyingkap sedikit berkaitan dengan tafsir wa ulumuhu. Betul. Pertamanya kita akan lihat bagaimana tafsir dan ulumuhu ni dia terbagi kepada dua kertas. Dua kertas. Dan saya tulis di sini kertas 2 ni sebab kita akan fokus kepada kertas 2 sahaja nanti. Sebagai formatnya dia menggunakan kod S104. 104 ni adalah kod tafsir wa ulumuhu. Kemudian dia ada kertas 1. S10411 ada 40 soalan. Dia ada 40 soalan. Dan daripada 40 soalan, ada 30 soalan daripada bahagian tafsir. Bila objektif ni, dia maksudnya pelbagai jawapan lah. Betul. Maksudnya kan. Dan 10 soalan daripada ulumul Quran. Jadi tak ada masalah soal kertas 1 ni sebab dia dah ada jawapan kan. Betul. Tinggal jadi jawab pelajar je. Jawab saja kan. Betul. Kalau mana tahu nak tembak kena kan. Okey. Kemudian pada kertas 2 yang inilah yang kita akan bincangkan nanti. Bermaksud bahagian A dia ada 2 bahagian. Bahagian A dia tu tafsir untuk 3 soalan. Dan di bahagian B adalah ulum Quran 2 soalan. Maksudnya kertas 2 tu dia ada jawab untuk 5 soalan lah. 5 soalan. Jadi yang kertas 2 ni dia subjektif lah. Subjektif memerlukan kepada kepakaran pelajar untuk menjawab, memahami soalan macam mana untuk mengeluarkan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincangkan nantilah. Baik, itu segi format pentaksiran lah. Maksud dia terbagi pada kertas 1 dan kertas 2. Dan kita hari ini kita akan lebih fokus kepada kertas 2 lah. Baik, saya terangkan sedikit. Makna pecahan bagi soalan kertas 2 ni bahagian tafsir. Dia ada, kalau soalan pertama tu dia ada alif, ba, jim dan dal. Macam itulah dia punya kedudukan dia. Soalan 1, 2 dan 3 untuk tafsir tu dia ada alif, ba, jim dan dal. Okey. Jadi yang akan bincangkan pada hari ini adalah terutama sekali di bahagian jim dan juga bahagian dal. Maksudnya kalau dilihat kepada format pentaksiran ini bagi tafsir ni, inilah keadaan dia. Yang alif tu memanglah ma'anil mufradat. Maknanya ma'anil mufradat ni adalah nak kata apa, makna seerti, perkataan seerti keluarkan. Tetapi dia lebih kepada kebolehan pelajar. Macam mana nak datangkan jawapan tu sama erti. Kemudian bahagian ba itu dia katanya tentang ada al-ma'su, al-murad pada kalimat. Dia ada nahu, Orang kata kenapa dalam tafsir ni kada ada nahu? Sebab dalam ayat Quran tu dia ada nahu. Dan kita kena tahu nahu tu dikembali kepada mana. Ya, betul. Kan? Jadi penting juga nahu tu. Jadi kemudian jim ini adalah bagaimana kita nak syarahkan ayat tersebut, dan dal adalah
mimma yustafadu min ayat, pengajaran daripada soalan atau ayat tu apa yang nak kita keluarkan. Jadi pecahan dia memang 4, 6, 4, 6. Jadi kalau pelajar tu dia orang kata dia nak target lah, dia boleh pilih lah bagaimana dia nak. Kalau dia kata nak bahagian alif dengan jim, dia dapat 10 markah. Dia boleh pilih. Jadi kalau dia tak nak tekan semua pun, dia boleh cari bahagian jim dengan dal saja ke, dia boleh pilih. Jadi benda tu dah diberikan pecahan, dan pecahan itu memang dia beginilah kedudukan dia. Maknanya kalau kita lihat daripada alif dan ba ini, dia lebih kepada bentuk pelajar itu dia kena banyak vocab dia, dan dia banyak kena belajar sikit dari segi nahu dia dan sebagainya. Betul. Tetapi kalau tengok bahagian jim dan dal ini, dia lebih dalam bentuk kefahaman. Kefahaman ni mungkin pelajar dia agak mudah sikit lah. Kadang-kadang dia faham betul. Ya, betul. Kadang-kadang faham dia. Jadi salah kan. Dia jawab faham dia. Yang tu jadi masalah sikit. Jadi insyaAllah kita cuba belajar pada hari ini dengan sedikit perkongsian. Mungkin mudah-mudahan boleh membantulah pelajar-pelajar untuk lebih fokus pada bahagian jim dan juga bahagian dal. Baik Ustaz. Jadi itulah format soalan untuk mata pelajaran tafsir dan ulumuhu untuk kertas 2. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Kembali bersua dalam Sukses STAM 2021 Pecutan bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Badrul Hisham Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Temeloh Pahang. Baik Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu bagaimana untuk menjawab soalan syarah ayat. Ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Lokman. Sama-sama. Bagi sekarang kita nak memberikan fokus yang kita bincangkan tadi di bahagian pecahan soalan tadi, bagaimana untuk kita menjawab soalan syarah ayat. Jadi kalau kita lihat pecahan tadi, syarah ayat ni dia mengandungi 4 markah. Kenapa kita fokus kepada syarah ayat ni? Kerana syarah ayat ni dia lebih kepada bentuk kefahaman. Betul. Kefahaman ya. Tetapi dia ada syarat dia pula, macam mana kita nak syarah ayat tu. Ustaz, kalau boleh saya tanya Ustaz, Ya. apakah langkah pertama yang perlu kita lakukan? Adakah terus syarah atau bagaimana? Terima kasih Roman. Soalan cepu mas. Pelajar-pelajar sekalian, sebelum kita syarah ayat ni, kita kena faham ayat. Okey. Kita kena faham ayat Quran tu, contoh kata, kan, kita tak boleh nak syarah terus. Betul? Kalau kita tak faham ayat, macam mana kita nak syarah? Setuju. Jadi pertama kita kena faham ayat tu dari segi keseluruhan ayat tu. Apakah maksud dan pengertian daripada ayat tu, baru kita boleh syarah ayat dia. Kalau tidak, dia akan pergi syarah kepada yang lain lah. Jadi jawapan kita akan jadi salah. Jadi kita cuba tengok pada hari ini bagaimana kaedah-kaedah kita nak buat syarah ayat. Baik. Pertama saya masukkan di sini adalah kita tukarkan ma'anil kalimat atau mufradat yang kita hafal. Sebab bahagian pertama kita tengok dalam pecahan soalan tadi, alif itu adalah ma'anil kalimat. Jadi pelajar dah ada vocab dia, perkataan dia. Jadi kalau kita tengok di sini, saya ambil satu contoh ayat Quran. Ayat Quran ni dalam surah Muhammad. Saya baca, allazina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Kalau kita faham secara keseluruhan, maksudnya orang-orang kafir dan mereka menghalang dari jalan Allah, wasaddu menghalang jalan Allah, adalla a'malahum, dihapuskan amalan-amalan mereka. Jadi kita faham maksudnya ayat. Jadi bila kita faham ayat, kita boleh syarah. Kita boleh. Jadi kaedah pertama, kita menukarkan mufradat ataupun kalimat yang mana yang boleh kita tukar. Contohnya kita ambil yang tanda merah ni, tengok. Yang ni semua dah ditukar. Allazina kafaru, kita kata al-kafirun, orang-orang kafir. Wasaddu, ada orang yang menghalang. Wa mana'u, menegah, sama maksud. Yang ni dikatakan tukar kalimat tadi. Kemudian an sabili, kita ambil jalan, kita buat tariq. Tapi jaranglah orang buat sabilillah tu tariq kan. Tapi kita nak ceritakan kita tukar benda tu. Kita tukar. Adalla, kita katakan abtala, membatalkan, menghapuskan. A'malahum, iaitu amalan mereka yang baik. Jadi kalau kita nampak, dia tak lari dah daripada
ayat itu yang kita syarahkan, cerita dia sama, orang-orang kafir dan mereka menegah daripada jalan Allah dan dibatalkan, diangkatkan amalan mereka. Ya. Jadi maksudnya yang kaedah pertama, kita menukarkan kalimat yang kita ada dalam kepala kita lah. Yeah. Itu kaedah yang pertama. Baik. Kemudian kita tengok ke yang kedua. Okey. Yang ni dikatakan bahawa adanya dalam Al-Quran itu domir. Termasuk nahu. Contoh selalu kita baca dalam di bulan Ramadan surah Al-Qadar kan. Inna anzalnahu. Hu itu adalah domir. Jadi hu itu dikembali kepada mana? So kami turunkannya Al-Qurannya itu hu itu Al-Quran. Jadi hu itu adalah domir. Domir ni kalau kita katakan sebagai mudah diganti nama. Ya, betul. Diganti nama ni daripada macam mana kita nak ganti nama itu betul. Jadi kita kena faham cerita dia. Tak boleh kita ganti nama dengan sesuka hati kita lah. Kalau tidak, nanti dia pergi kepada lain. Betul. Sedangkan nak cerita kepada orang kafir, nak cerita kepada kita bagi kepada orang mukmin, dia salah lah. Betul. Jadi kita kena faham domir dia tu, dia kembali kepada mana. Jadi domir dalam ayat ni kita kena tengok di mana domir dia. Contohnya kita tengok di sini, kafara anhum. Jadi ini jadi domir yang ganti nama. Sayyiatihim, domir dia. Okey. Wa aslaha balahum. Ini semua domir. Okey. Jadi kalau kita sebelum kita syarah tadi, kita kena faham ayat. Maka dihapuskan amal daripada mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita nak tahu sekarang ni, hapuskan daripada mereka, siapa mereka tu? Kesalahan-kesalahan mereka. Kalau kita salah letak domir, maka jawapan kita salah. Betul. Jadi kita nampak di sini, Allah menghapuskan, mengampunkan Allah dari dosa orang mukmin. Kalau kita buat tiba-tiba, kita kata domir itu al-kafir. Salah lah. Salah. Rugi. Habis rugi. Betul. Sebab kita tak faham domir itu dia kembali kepada mana. Pelajar-pelajar dia kena faham. Maksud domir itu, sebab itu bila kita baca Al-Quran tu, dia faham benda itu kembali kepada mana. Okay? Kemudian sayyiatihim, maknanya apa? Daripada mereka, dosa-dosa mereka, zunub al-mu'minin. Ini dikatakan kepada kesalahan tadi adalah kepada orang mukmin. Kalau tidak, dia akan jadi kepada Allah mengampunkan dosa orang kafir. Dah salah habis terus. Fahaman kita salah. Kemudian wa aslaha balahum, dan diperbaiki amalan mereka, kalau kita katakan dia akan kembalilah juga kepada orang mukmin. Itu maksud dia. Itu maksudnya yang kedua dalam kita syarah ayat ni, kita kena faham adanya domir itu di mana. Baik. Seterusnya kita tengok, kita tukarkan uslub ayat, iaitu subjek dan predikat. Uslub ayat ni secara mudahnya kita, macam orang kata nak mudahnya, kita terbalikkan je. Yang belakang pergi depan, depan pergi belakang. Kita biasa ada tajuk cerita. Betul. Sekarang ni kita datang cerita dulu. Tajuk belakang. Dia tak lagi lah. Contoh kita tengok ayat yang sama, allazina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Jadi kita tukar uslub, kita ambil yang adalla a'malahum ni, kita letak dia ke depan. Yang tu kata kita sebalikkan, yang belakang ke depan, depan yang ke belakang tu. Jadi cerita-ceritakan apa dia? Membatalkan, mengangkat Allah Ta'ala amalan kebaikan daripada ayat ni tadilah. Kemudian baru kita masuk cerita yang di bahagian ini. Siapa dia? Amalan kebaikan siapa? Orang-orang kafir. Orang kafir. Jadi, kenapa? Kerana mereka ini menghalang daripada jalan Allah. Kalau tengok cerita dia, lebih kurang sama je. Cuma kaedah kita tu, kita menukarkan uslub ayat tu saja. Kita syarah ayat ni, dia tidak boleh salin. Kalau salin, dia tak nama syarah ayat. Dia menukar, ada kaedah menukar kalimat, ada kaedah dia menukar dengan domir dia. Kemudian uslub ayat itu dengan cara biasa saja. Sebab tu kadang-kadang pelajar dia rasa dia tak tahu cara, macam rasa pening macam mana nak jawab ni. Satu dah tak faham ayatnya. Kemudian nak buat macam mana? Sebenarnya dia mudah je. Kita kena tahu kaedah cara macam mana kita nak menukarkan
daripada kalimat ke, dhamir ke, maksudnya itu pun dah masuk dalam syarah ayat. Kita dah syarah. Maksudnya kita memperluaskan apa daripada ayat yang asal tersebutlah. Ya. Baik. Satu lagi kita tengok dia ada kefahaman ayat secara menyeluruh atau apa holistik. Kita ambil secara menyeluruh. Ayat itu kita faham dan kita buat cerita dia. Kita syarah dia sendiri. Kita tidak bergantung kepada makna kalimat, kita tidak secara sepenuhnya, tetapi kita menceritakan secara keseluruhan. Kefahaman ayat itu secara keseluruhan. Apa dia? Contohnya, allazina kafaru wa manau an sabilillahi adalla a'malahum. Kan? Kita tahu dalam ayat ni nak ceritakan Allah itu Subhanahu wa taala itu dia mengangkat, menghapus amalan-amalan kebaikan orang-orang kafir. Orang kafir ni ada juga buat baik. Tapi dia tak dikira pahala. Kan? Dia tak kira pahala. Maksudnya ada buat baik. Musim banjir dia bantu kita. Datang dah. Kadang-kadang orang kita tak bantu kita. Datang dah. Ada betul malik. Tetapi Allah batalkan amalan dia. Sebab apa? Sebab dia menghalang, menegah daripada jalan Allah tadi. Jadi kita datangkan satu kefahaman ayat secara holistik. Secara keseluruhan daripada itu. Apa nak kita cerita? Allah la yu'ti sawab ala a'malil hasanat fa'aluha al-kafirun. Maksudnya, kalau kita terjemahkan, Allah tidak memberi pahala kepada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maksudnya, orang-orang kafir sini adallah. Maksudnya adallah tadi dihapus ke, diangkat. Maksudnya tak adalah pahala. Jadi kita buat secara keseluruhan dia. Maksudnya Allah dia tidak memberi pahala walaupun orang kafir itu buat baik, sebab dia menghalang daripada jalan Allah. Maka Allah batalkan, Allah hilangkan, hapuskan. Jadi yang keempat ni kita syarahkan ayat ni adalah secara holistik, secara menyeluruh. Tapi kaedah asasnya dia tidak lagi lah. Pelajar kena faham apa dia, makna maksud ayat. Itu paling utamalah. Kalau pelajar dia tak faham makna maksud ayat ni, memang susah lah. Kita pun kadang-kadang kalau kita tak faham pun, macam mana kita nak syarah, nak cerita ke orang lah. Apatah lagi dalam pelajar dia nak menterjemahkan jawapan itu kepada pemeriksa. Maka pertama dia kena faham, dia kena memahami ayat itu bukan secara huruf demi huruf pun, tetapi keseluruhan sahaja. Dia boleh. Sebab apa? Sebab bahagian syarah ayat ini dia memerlukan kepada bentuk kefahaman. Dia tidak perlu menghafal. Pelajar yang boleh orang kata mengarang, mengeluarkan pendapat dia, mungkin ini bahagian yang disukai oleh pelajar lah. Kalau bahasa pelajar kita, kacang Ustaz. Yang kacang. Dia kata mudah ini. Yang penting asas dia kena faham ayat itulah. Wallahu a'lam. Baik, macam Ustaz kata tadi lah, kalau contoh tentang golongan mukminin, kalau kita salah faham, kita akan tertukar kepada golongan kafir. Baik Ustaz, terima kasih untuk segmen ini. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim, juga Ustaz Badrul Hisham Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah, Temeloh Pahang. Baiklah Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu bagaimana untuk mengeluarkan pengajaran ayat. Adakah sama dengan ayat syarah tadi Ustaz atau bagaimana? Silakan. Okey, terima kasih kepada Saudara Rahman. Sebenarnya pengajaran dan syarah ayat ini, asas dia kita mesti faham maksud dan makna ayat juga. Baru kita boleh. Cuma pengajaran ayat ni dia lebih mudah sedikit daripada syarah ayat. Sebab bila pengajaran ayat ni, kalau contoh kata ayat pertama hingga ayat ke-10, kita boleh tengok keseluruhan daripada ayat pertama hingga 10. Berbeza syarah ayat ni, ayat itu sahaja. Ayat itu sahaja. Macam tadi dia tak boleh pergi ayat lain. Maksudnya berbeza sedikitlah. Tapi asasnya masih lagi kepada memahami makna dan maksud ayat. Okey, kita tengok sikit ya. Baik. Pelajar-pelajar sekalian, sebenarnya pelajar-pelajar bila melihat ayat itu yang dia dikeluarkan dalam soalan itu, ada perkataan-perkataan yang pelajar-pelajar boleh faham. Contohlah kita ambil perkataan al-jannah. Kan? Al-jannah tahu syurga, ataupun an-nar.
Walaupun ayatnya panjang tapi kita ambil kata al-jannah an-nar. Jadi kita tahu ada cerita syurga, ada cerita neraka di situ. Jadi apa cerita syurga? Orang mukmin kita secara mudah je. Orang mukmin dakhalal jannah. Kan? Tak payah nak panjang-panjang sangat. Betul. Sebab di pengajaran kan. Kalau ada nar, al-kafir dakhala an-nar. Mudah. Sebab mudah je. Sebab apa? Pengajaran ini dia mesti ada kaitan dengan ayat. Sebab itu cari perkataan yang mudah, maka kita keluarkan pengajaran dia. Dia mudah sikitlah sebab di secara keseluruhan. Keseluruhan kepada kepada ayat dia yang dibagi. Berbeza syarat ayat tadi, ayat itu satu je. Dia tak boleh pergi ayat lain. Dia tak boleh tengoklah yang lain. Jadi dalam pengajaran ayat ni, pengajaran seluruh ayat. Kalau ayat pertama hingga ayat 10, banyak ayat yang boleh, perkataan yang boleh cari. Carilah perkataan. Apa cerita kan? Cerita contohnya ada syurga, ada neraka, kemudian ada cerita tentang Al-Quran ke. Perkataan saja. Sebab inilah dikatakan sebenarnya kalau saya dipahamkan bahawa untuk mudah pelajar dapat markah, di sini bahagian dah lah. Sebab pelajar yang macam kata kacang, kalau macam dia kacang kan, dia faham ni, maka dia boleh syarah. Dia boleh orang kata datangkan pengajaran dengan mudah lah. Dia kata sebab itu dikatakan dia mudah dapat markah. Okey, baik. Seterusnya kita tengok sebahagian ayat. Kita ambil ayat dia bukan ayat sepenuhnya. Kita nazzalal kitab ala abdihi, kita ambil. Ini sebahagian daripada ayat. Diturunkan kitab kepada hamba-Nya. Kitab ni kita cerita tentang apa dia? Kita katakan Al-Quran, cerita Al-Quran. Jadi bila Al-Quran ni banyak pengajaran yang boleh kita buat lah. Contohnya Al-Quran mu'jizatun khalidatun lin Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita tengok pada ayat ni, boleh tak kita katakan pengajaran ayat itu kita katakan betul? Boleh. Sebab apa? Dia berpandukan kepada ayat nazal kitab. Kitab tu apa? Al-Quran. Jadi cerita Al-Quran. Nak cerita Quran dia tentang apa dia? Ceritalah apa saja. Al-Quran ni hidayah kepada manusia. Orang banyak baca Al-Quran, dia akan banyak pahala dan sebagainya. Apa saja. Maksudnya, dengan sebahagian ayat sahaja pun, maksudnya pelajar-pelajar boleh mengeluarkan pengajaran ayat. Apatah lagi kalau banyak. Pengajaran ayat ni dia nak 3 je. 3 dengan tengok tadi 6 markah kan. Kadang-kadang pelajar ni dia advance sangat sampai 5-6 dia jawab. Kan? Kalau pun maths kita di sekolah tu kena peksa semualah kan. Maksudnya dia suruh kita pilih pula mana markah yang terbaik kan. Maksudnya dia nak mengeluarkan apa yang dia dapat tu, walaupun banyak bermaksud kita nampak pelajar tu dia boleh menjawab. Sebab tu guru bila pelajar ni dia jawab banyak, jangan marah. Tak apa Ustaz? Tak apa. Sebab dia advance, dia kata dia seronok sangat. Kan? Kita duk marah kadang-kadang, apa pelajar orang nak 3 jawab 5, bagi 5 kan. Minta pengajaran 3 jawab 5. Tapi pelajar tu rasa puas. Betul. Bila kita kena meraihkan dia rasa puas dia menjawab tu. Kan? Biarlah dia nak datangkan 10 ke tak apa, kita nampak dia faham. Jadi ini yang kita nak. Betul. Dia bukan dalam bentuk orang kata dia menjawab sahaja, tetapi dia nak beri kepuasan pada diri dia dalam menjawab tu. Dia pun rasa seronok. Kita yang mengesa ni duduk marah lah. Kan? Apa ni kan? Kalau Elon naik tak apa juga kan? Tapi Elon sama je. Contohnya maksudnya kehendak pelajar tu kita raikan, tak ada masalah. Sebab apa? Dia mudahnya syarat pengajaran ayat ni berbanding dengan syarat ayat. Syarat ayat dia tak boleh buat banyak. Dia tak boleh datangkan 2-3 syarah. Nak datang satu tu pun bermasalah sikit kan. Jadi dia datangkan banyak pengajaran ayat ni tidak jadi masalah. Sebab apa? Sebab kepuasan kepada pelajar itu kita kena raikan. Okey. Jadi dalam kita mengeluarkan pengajaran ayat ni Luqman dia lebih mudah sikit. Lagi senang. Lagi senang daripada syarat ayat. Contohlah kalau dia datangkan, kalau kita 11, 5 ataupun 10, 15 ayat daripada ayat pertama hingga ayat 15 banyak. Sebab tu kalau kita buat latihan dengan pelajar tak boleh jawab pengajaran ayat ni, memang rasa rugi Ustaz. Sebab di sini orang kata mudahnya pelajar nak dapat makan. Sebab macam saya di sekolah buat latihan dengan pelajar, contoh katakan, kenapa tak dijawab? Asas dia sebab dia tak faham ayat. Itu je, dia tak faham ayat. Ayat yang banyak tu tak faham. Jadi kita katakan cari kalimah, cari perkataan yang kamu faham.
kamu keluarkan pengajaran. Tetapi sebahagian ayat, kalau kamu tak boleh faham pada semua, tak apa. Ada kaedah yang mudah kita nak menjawab dia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi itulah cari perkataan yang kita selalu dengar macam jannah Ustaz. Jannah tu kan selalu kita guna #tiljannah. Takkanlah tak tahu. Jadi cari perkataan jannah ataupun nar, kita buat satu kerangka ayat yang untuk memberikan pengajaran kepada ayat tersebut. Cuma ya Ustaz, kalau kita tengok kan macam tadi Ustaz bagi contoh al-mu'min dakhalal jannah. Orang beriman masuk ke dalam syurga. Tapi kalaulah pelajar ini dia tertukar Ustaz. Al-kafir dakhalal jannah. Jadi adakah dikira salah semua ataupun ada macam kita ambil separuh betul, separuh salah? Bagaimana Ustaz? Dikira kenyataan itu memang salah lah. Kita tak boleh nak mengandaikan pelajar ni tersilap. Sebab itu memang kesilapan besar. Kalau silap, kesilapan besar. Kalau kita nak kata orang kafir, kita membenarkan jawapan itu, bermaksud kita yang salah. Betul, membenarkan orang kafir kan masuk syurga. Betul dalam keadaan itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tapi secara akal kita fikir, maksudnya salah kalau kita membetulkan jawapan itulah. Secara asasnya orang kafir, bila sebut kafir ni dia mati, maka dia akan masuk neraka lah. Sebab tu kena faham Ustaz. Takkan kita nak cerita orang mukmin masuk neraka. Kalau kita bagi betul, itu tak kena Ustaz. Kena pada kita kan. Betul. Kita orang mukmin masuk neraka, kita pun kena. Jadi okey, wallahu a'lam. Sebab itu penting kita baca, faham. Sebab yalah kadang-kadang pelajar kita ni bila dia tengok alah mudah ni. Tu yang dia jawab sambil lewa Ustaz. Jadi tersilap. Betul. Sampai tersilap Sebab tu kadang-kadang ada pelajar tu dia datangkan banyak tu. Maksudnya ada kadang-kadang dia tak puas hati dengan cara pertama. Tak puas hati. Tak puas hati kan dia datangkan yang 4, 5 kan. Jadi kita tu kalau kita di sekolah tu pilihlah. Jadi dia ambil yang mana yang terbaik lah. Terbaik daripada jawapan dia. Dia boleh macam tu. Kalau yang atas tu satu markah, yang bawah tu 2-2, dia pilihlah yang terbaik. Macam tu. Lebih tak apa, jangan kurang. Baik Ustaz, terima kasih atas tips yang telah dikongsikan. Kita nak berehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses STAM 2021 Pecutan. Bersama dengan saya Luqman Hakim, juga Ustaz Badrul Hisham Abdul Aziz. Okey Ustaz, untuk segmen ini kita nak tahu pula bagaimanakah contoh-contoh arahan soalan berkaitan ulum Quran. Dan adakah sama dari sudut mana yang lagi mudah, ulum Quran ataupun tafsir? Silakan Ustaz. Terima kasih Allah. Kita sekarang masuk bahagian kedua dalam kertas 2, iaitu bab ulumul Quran. Ya Ustaz. Okey, menjawab soalan Luqman tadi, Luqman, kalau nak dilihat penghayatan saya lah, maksudnya bahagian tafsir dan ulumul Quran ni sebenarnya adalah bahagian yang cukup mudah. Cukup mudah. Kalau nak tengok sukatan pun, sukatan pada tahun ini adalah 6 tajuk saja berbandingan dahulu 13 tajuk. Banyak. Betul. Jadi daripada 6 tajuk tu dijadikan 2 soalan. 2 soalan. Kalau maksudnya kita lebih suruh pelajar ni fokus pada ulumul Quran. Kita skor betul ulumul Quran ni. Kita hadam betul apa yang ada dalam ulumul Quran ni daripada tajuk pertama sampai tajuk terakhir. Kalau dalam buku tu memang banyak, tapi bila kita dah ringkas tu agak-agaknya berapa keping dia yang tinggal tak tahulah kan. Betul. Jadi pelajar ni dia kena hadam betul ulumul Quran. Sebab dia membantu pelajar untuk lulus. Bagi saya, kalau tanya saya, ulumul Quran ni adalah utama dan tafsir membantu. Bertafsir membantu. Kalau kita tengok, kita bincangkan tadi bahagian 3 jim dan 4 tu, kita dapat tafsir tu 10 markah pun tak apa. Jadi kalau 3 soalan dapat 30. Jadi 2 soalan kita skor lah 30. Kan, dapat 60%. Itu kita kira bahagian tafsir tadi, bahagian jim dan dal saja. Mana tahu ada kita tersesat dapat markah pada bahagian 1 dan 2, menambah markah kan. Jadi pelajar ni katakan mesti fokus kepada ulumul Quran. Kalau pelajar nak berjaya, mesti fokus pada ulumul Quran. Kena hadam betul-betul, kena hafal. Sebab apa? Sebab dia lebih kepada bentuk, ada yang berbentuk kefahaman dan ada yang berbentuk hafazan. Kena hafal. Jadi ada 2 keadaan lah. Pelajar ni kadang-kadang ada suka menghafal,
dia suka menghafal sonok. Ada pelajar yang suka, orang kata tadi, memberikan fakta, kan? Macam tadi, dia. Tapi bila dia gabung dua, dia lagi hebat. Betul. Dia lagi menghafal boleh, dia mulakan fakta boleh. Okay, jadi kita tengok sikit. Boleh Ustaz, silakan. Baca. Baik. Dalam ulum Quran ni, dia ada soalan yang dikatakan sebagai respon terhad. Apa respon terhad ni? Respon terhad soalan dia, kalau ditanya, itulah jawapan dia. Dia tak boleh pergi lain. Dia tak boleh goreng. Tak boleh. Dia sebab tu kata, saya letakkan di situ sebagai terhad. Betul. Dia terhad maksudnya, kalau kita tanya siapa nama awak? Nama saya lah. Abdul Syam bin Abdul Aziz. Kan? Dia tak tanya ke saya ni keturunan apa dah, kan? Maknanya terhad itu kepada apakah kehendak soalan terus. Ya. Contohnya kata arif, soalan ta'arif. Kan? Ta'arif ni sebab kita bukan pakar dari segi orang kata nak mendatangkan ta'arif. Bukan kita, ulum Quran ni bukan bahagian kita hanya belajar saja. Dan ta'arif ni memang telah ditetapkan oleh pakar-pakar bahagian tersebut. Maka bila kata arif saja soalan dia, maka itu je jawapan dia. Okey, contoh je kita tengok. Okey, dia katakan arif Makki al-Madani. Okey, datangkan ta'arif apa dia ayat Makkiyah, apa ayat Madaniyah. Kan? Kalau pelajar dia boleh faham, Makkiyah ni apa dia, Madaniyah ni dia. Tetapi perlu difaham. Okey, ta'arif ni dia ada juga ta'arif yang dhaif, ada. Ta'arif yang tak boleh dipakai. Jangan kita datangkan ta'arif yang dhaif ni. Dia ada beza dia. Dia ada beza dia. Di mana beza dia kita tengok. Yang dikatakan sebagai ta'arif yang sahih yang diterima dengan ta'arif yang dhaif. Okay? Walaupun dia terhad, tetapi kita tak boleh datangkan ta'arif yang salah. Kan? Ta'arif yang salah. Contohnya kita ambil Makkiyah ni, dikata kita faham ayat yang turun sebelum hijrah. Okay? Dan kalau ta'arif yang dhaif, dia kata ta'arif yang lemah, dia kata Mekah mesti ayat turun di Mekah. Tak. Tidak semesti begitu. Sebab ada ayat yang turun di Madinah, ayat itu Makkiyah. Sebab itu beza dia. Walau kana nuzul fi ghairi Mekah. Walaupun ada turunnya selain di Mekah. Kalau kita lihat sebelum hijrah dan mesti turun di Mekah, itu ta'arif yang salah, ta'arif yang dhaif. Kita kena faham. Okay? Jadi kita jawab tadi, respon terhad tadi adalah kita mendatangkan jawapan yang terima, yang betul. Kalau kita keluarkan data, jadi kalau kita katakan sebelum hijrah dan turun di Mekah, mungkin kita boleh jawab dapat makkah pada yang bahagian pertama saja, iaitu sebelum hijrah. Ini dia kata boleh dapat makkah. Itu je yang betul. Yang ni salah. Faham? Okay? Dan sebab tidak semestinya ayat itu diturunkan di Madinah, dia ayat Madinah saja. Tidak semestinya ayat itu di Mekah, dia ayat Makkiyah saja. Jadi sama juga Madaniyah, walaupun turunnya selain di Madinah. Ada ayat itu turun di Mekah, maka dikatakan ayat Madaniyah. Ini ta'rif yang sahih yang diterima. Jadi respon terhad ni kita datangkan itu. Dia terhad jawapan dia. Dia kita tak boleh nak orang kata dengan kefahaman kita nak datangkan ta'rif dengan pemahaman kita, walaupun kita ni pakar hebat dalam bahasa Arab, kan? Tak boleh. Ke mazhab kita, Ustaz. Kalau mazhab kita itu dia akan jadi ikut kita lah, kan? Ikut kita jadi salah lah. Sebab kita bukan pakar daripada untuk mengeluarkan ta'rif itu. Setuju. Jadi sebab itu saya katakan tadi, kita katakan respon itu terhad. Maka itulah jawapan dia. Dan juga tadi kita katakan adanya dalil. Okay? Tengok. Yang ni kedua adalah respon terbuka. Bila respon terbuka ni, dia luas sikit lah. Dia beza, kan. Ada orang pelajar dia kata dia suka yang terbuka sikit. Dia minda dia jadi terbuka luas. Dia nampak sikit macam mana. Okey. Jadi terbuka ni dia kena faham. Dia kena faham. Dia tidak terhad tadi, kadang-kadang bila ta'rif ni dia kena hafal. Ta'rif ni memang kena hafal. Kalau dia buat ta'rif sendiri daripada soalan tadi, agak susah sikitlah. Sebab kita ni bukan pakar dia. Kata macam mazhab sendiri tadi, kan. Dia tak boleh. Okay? Jadi bila respon terbuka ni, dia memberikan sedikit ruang pada pelajar untuk jawab. Pelajar dia tidak tertutup. Bila terbuka ni, dia luas. Contoh kita kata
Tariq ma'rifah. Apa tariq ma'rifah ni? Jalan mengetahui. Ya. Okey, contoh soalan, bagaimana jalan mengetahui makiyah wa madaniyah? Bagaimana cara dia? Kita nak tahu ayat itu makiyah dan madaniyah. Kan? Di dalam buku tu dia ceritalah. Dia kata an-naqlu anis sahabah. Naqlu maksudnya perpindahan daripada sahabat. Kita dapat mengetahui makiyah dan madaniyah ini adalah daripada sahabat. Kan? Dia ataupun dia kata antari ke sahabah ke, maksud dia tak kisah, dia sebab dia terbuka. Dia tidak sama macam terhad tadi. Jadi pelajar ni bila dia terbuka, dia boleh datangkan jawapan yang membawa maksud yang sama. Kalau dalam buku memanglah kalau pelajar dia semua terbuka ni, dia boleh datang ayat dia sendiri saja. Kan? Contoh cara untuk kita mengetahui makiyah madaniyah ni adalah berpindahan. Daripada sahabat. Kalau ditanya pula kenapa? Kenapa sahabat? Limaza? Tahu sahabat ni siapa? Bila tak ada sahabat ni, orang yang hidup zaman Rasulullah. Orang sezaman Rasulullah, orang berjihad, tak kisahlah. Bermaksud bila sebut kenapa, limaza, kita datangkan apa? Sebab dia terbuka. Bila terbuka tu, jadi pelajar dia bebas sikit lah. Tapi tak larilah. Jangan patutnya dia lari daripada asas dia. Okay? Mana perpindahan daripada sahabat ni maksudnya cara untuk kita mengetahui makiyah dan madaniyah ni. Okay? Itu berkaitan dengan respon terbuka. Baik. Kita tengok satu lagi. Respon secara stimulus. Stimulus ni apa? Stimulus ni dia mendatangkan satu kenyataan kepada kita. Soalan dia boleh datangkan. Contoh al-hikmatu min nuzul Quran munajaman taisiru hafazu wa fahmuhu. Hikmat diturunkan Al-Quran secara beransur-ansur ni adalah untuk memudahkan menghafal dan memahaminya. Itu dia datangkan satu kenyataan kepada kita, bentuk soalan. Kemudian soalan dia wadih, jelaskan. Zalika ma'ad dalil, jelaskan kenyataan tadi bersama dengan dalil. Ini respons secara stimulus datangkan. Kalau kita tengok, dia juga lebih kepada terbuka lah. Tetapi dia datangkan satu kenyataan kepada kita. Satu kenyataan memberikan gambaran kepada soalan dia. Jadi kita duduk, maksudnya bila terbuka, kita boleh faham kenapa Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur, dan dia boleh memudahkan kita menghafal dan kita memahami dia. Jadi izlau nuzulal wahidan la syaqqa alaihim, jika diturunkan Al-Quran itu sekaligus, kan datang 30 juzuk tu, la syaqqa alaihim, nyusah atas mereka lah. Betul. An yahfazuhu, nak menghafalnya dan memahaminya. Sebab itu kita di sekolah pun belajar bab 1, bab 2 tu. Kalau datang sekolah berperingkat datang, habis satu buku terus pening kepala dah. Jadi dia respon itu juga secara terbuka, tetapi dia datangkan satu kenyataan kepada kita. Memberikan, orang kata, sebagai bentuk bantuan supaya kita faham soalan dia, dan dia ada kaitan dengan jawapan. Dia tidak terhad, dia terbuka. Stimulus ni dia datang kenyataan dan memberikan kita panduan. Kalau pelajar kadang-kadang dia malas memikir. Pelajar dia tengok, Allah, apa ni soalan, ada ni soalan ni macam ni, berbeza kan dengan soalan kita. Respon terhad terus takrif, dalil. Macam tadi terbuka terus bagaimana jaga. Ini didatangkan kenyataan dulu. Sebenarnya sama je jawapan soalan dia. Kan? Soalan sama je. Dan kita kena memahami dia secara respon kita untuk menjawab itu dengan cara terbuka. Kalau diturunkan Al-Quran secara sekaligus, kita akan jadi susah. Jadi sebenarnya soalan itu mudah je. Sebab itu katakan tadi, dalam ulum Quran ni, pelajar-pelajar kena betul-betul bersedia daripada segenap sudut dia. Jangan ditinggalkan. Kadang-kadang kita yang ni dah masuk dalam periksa, dia buat analisa kan, yang ni tak ada kaitan. Tak, kita tak tahu. Betul. Dia kena ambil semua sekali, jangan ditinggalkan. Sebab dia, kalau kita tengok pada 6 tajuk ni mudah untuk pelajar-pelajar menjawab dengan mendapat markah yang tinggilah. Sebab tu saya kata tadi, yang Luqman tanya tadi, kan, sebenarnya ulum Quran ni adalah, orang kata, kaedah macam mana pelajar nak lulus. Mesti memberi penekanan kepada ulum Quran. Dan menambah markah pada tafsir. Okey.
Allah. Jadi kena fokus kepada ulum Quran ya Ustaz. Ya, Paling kena kurang fokus kita ulum lulus Quran. dalam mata pelajaran ini. Cuma ya Ustaz, kalau kita lihat kan tadi Ustaz ada kongsikan kepada kami contoh ayat tadi iaitu ba'da hijrah Mekah kan. Ya. Selepas berhijrah ke Mekah, sebelum berhijrah ke Madinah. Ya. Okey. Jadi kadang-kadang ada pelajar dia jawab ringkas. Dia tak buat macam ayat lah Ustaz. Contoh kalau makiyah bermakna qablal hijrah. Ya. Lepas tu turun selain Mekah. Ya. Dia ringkas ayat. Tapi poin tu tetap ada. Ya. Jadi dikira bagaimana Ustaz? Kita boleh terima jawapan tersebut. Sebab asasnya ada jawapan dia qabla dan ba'da. Kita meraihkanlah. Contohnya kalau saya di sekolah pun kadang-kadang sebab benda tu dia respon terbuka. Ya. Okay? Respon takrif tadi walaupun respon terhad dia kena hafal tetapi isinya ada. Ya. Isinya ada. Tapi kalau di belakang tadi dia buang ghairi tu selain tu itu salah. Betul. Dia akan pergi kepada takrif yang salah. Kalau depan tu dia tak buang tiba-tiba makiyah itu qabla hijrah. Itu betul lah kita jawapan tu kita fahamlah. Walaupun dia katakan itu dia bukan buat sendiri. Bukan mazhab sendiri kan. Dia bukan mazhab sendiri tetapi dia hanya ingat makiyah ni adalah sebelum hijrah. Betul. Dan Madaniyah ni selepas hijrah. Kita boleh meraihkan dia. Sebab kalau kita nak katakan saya di sekolah dengan pelajar, kita boleh kata salah sedangkan jawapan dia betul. Cuma kita cerita kepada dia nak membezakan supaya pelajar yang betul-betul menjawab dengan tepat adalah macam ni. Dia tu kita meraihkan dengan supaya dia mengetahui betul dan dia kena tambah lagi dia punya jawapan dia. Baik Ustaz, yang penting isi tu kena ada. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung segmen. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kata-kata semangat ataupun nasihat kepada pelajar-pelajar kita yang akan mengambil mata pelajaran tafsir dan ulumuhu ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Rahman. Pelajar-pelajar sekalian akan menghadapi peperiksaan pada awal Ramadan. Anggap awal Ramadan ini mendatangkan rahmat kepada pelajar-pelajar, bukan perkara yang menyusahkan pelajar. Kerana berlakunya peperiksaan STAM ini awal Ramadan dan inilah orang kata Allah nak berikan taufik, hidayah, pertolongan di bulan yang penuh keberkatan. Jadi hadapilah peperiksaan itu dengan hati yang terbuka, dengan persediaan yang dah ada, berdoa kepada Allah Ta'ala, diberikan kesihatan, dijauhkan daripada segala musibah, penyakit dan sebagainya. Semoga pelajar boleh menghadapi peperiksaan dengan cukup dalam keadaan senang hati, gembira, dalam keadaan tidak ada apa-apa halangan. Mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan kepada semua pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan STAM pada tahun ini. Mudah-mudahan pelajar-pelajar akan boleh kejayaan yang cemerlang, bukan saja cemerlang, iaitu mumtaz, insya-Allah, terutama sekali bagi madah tafsir dan ulumuhu. Amin. Saya pula semangat nak ambil periksa bila dengar kata-kata nasihat dari ustaz kita. Baik, terima kasih kepada Ustaz Badrul Hisham Abdul Aziz dari Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Temeloh Pahang dan juga kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil mata pelajaran tafsir dan ulumuhu kertas 2. Saya doakan anda berjaya dengan cemerlang. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.